Untung saham atau pelaburan dalam pasaran modal macam unit trust ataupun ETF, sebenarnya ada dua jenis untung yang perlu kita tahu. Yang pertamanya ialah realized profit dan yang keduanya ialah unrealized profit. Realized profit juga dikenali sebagai cash return. Sebab apa? Realized profit ni kita dah terima untung tersebut dan masuk dalam poket kita. Dan juga realized profit ini berlaku apabila kita telah menjual saham ataupun apa-apa aset dalam portfolio kita, dan bila aset tu dijual maka kita dapat dia punya keuntungan. Jadi ada pelaburan seperti ASB, tabung haji, EPF yang menggunakan realized profit untuk diumumkan dan juga diagihkan kepada para pelabur. Dan di antara mereka ini ada yang menyimpan sebahagian daripada realized profit itu untuk dijadikan sebagai reserve. Jadi bila diumumkan ASB 6%, tabung haji 3%, KWSP 5% sebagai contoh, maka kita pun dapat keuntungan tersebut dan terpulanglah kepada kita sama ada keuntungan tadi kita nak belanjakan atau kita nak laburkan semula. Manakala pelaburan lain, bila kita sebut contohnya 2019, keuntungannya sebanyak 21%, maka kita kena faham itu bermaksud ada realized profit dan juga unrealized profit. Dan inilah yang dinamakan sebagai portfolio return. Unrealized profit ini sudah tentu berbeza dengan realized profit, yang mana unrealized profit kita masih belum jual apa-apa saham atau apa-apa aset. Jadi dalam erti kata lain, unrealized profit ni merupakan paper profit, dan dia juga boleh jadi unrealized loss ataupun paper loss. Jadi kalau contohnya harga tengah naik, maka akan ada dua kemungkinan, iaitu harga akan terus naik ataupun harga akan jatuh semula. Jadi bagi mereka yang melabur saham guna syarikat broker, maka yang kita selalu nampak dalam platform itu adalah keuntungan capital gain. Tapi keuntungan dividen, maka itu kita perlu track secara manual sebab kebiasaannya dia akan masuk dalam akaun bank kita sendiri. Manakala kalau yang labur dalam unit trust ataupun ETF, maka pengiraan untung tadi akan reflect ataupun dibuat menggunakan kaedah net asset value ataupun nilai aset bersih. Jadi dalam tu dah kira semua elemen realized dan juga unrealized profit. Manakala bagi mereka yang melabur dengan asset management company menggunakan khidmat managed account ataupun private mandate, maka dalam platform yang disediakan, maka kita dapat terus tengok berapakah portion realized profit kita dan berapakah portion unrealized profit. Jadi bila dalam annual report ataupun dalam fund fact sheet ataupun dalam prospectus tersebut yang mana tahun tu untung 21%, maka kita kena faham bukan semua 21% yang ditulis itu merupakan realized profit. Ia merupakan kombinasi realized dan juga unrealized profit. Maka pada tahun 2020 ada kemungkinan 21% itu boleh susut balik ataupun terus naik. Contohnya macam musim COVID sekarang, kita tengok saham-saham glove makin lama makin naik. Dan bila harga itu dah double, kita ingatkan harga itu akan jatuh, tapi rupanya dia jatuh sekejap sahaja dan lepas tu dia terus naik dan terus naik. Jadi keadaan yang macam inilah menyebabkan orang selalu tertanya-tanya nak hold ke nak take profit. Dan bila kita berhadapan dengan situasi momentum harga saham yang kuat, maka bila kita jual, maka harga pun akan terus naik. Oleh sebab itu, bila kita faham realized profit dan unrealized profit ini, maka bila kita nak membandingkan ASB, tabung haji, EPF dengan pelaburan lain, sebenarnya tak kena. Dan ini bukanlah perbandingan antara manggis dengan manggis, tapi dia merupakan perbandingan antara manggis dengan durian. Jadi cara yang betul untuk kita membandingkan, kita perlu tengok adakah yang kita bandingkan itu menggunakan pendekatan realized profit campur unrealized profit ataupun hanya menggunakan realized profit sahaja. Sebab itulah kita kena tahu benchmark yang betul. Macam ASB, sebenarnya benchmark yang terbaik ialah kita gunakan FD Maybank,
Jadi dari situlah kita dapat membandingkan pulangan pelaburan yang lebih adil apabila kita membandingkan keuntungan satu pelaburan itu dengan benchmark yang sepatutnya.